penuh kepalsuan. Oh, mungkinkah tiada keikhlasan? Apakah ini suatu pembalasan? Ku sadar kebesaran-Mu, Tuhan. Aku bagai seorang kembar raja. Cik K, Tengku dah sediakan segalanya. Cik K akan sampai ke Singapura pada petang ni dan ditemani oleh Tengku selama seminggu. Dan isteri Tengku? Tengku Puteri sedang bercuti di Alaska selama 2 minggu bersama anaknya. Tak ada masalah akan timbul. Minta maaf. Tak apa. Biar saya minta maaf. Saya yang tak nampak saudari tadi. Terlalu fokus pula dengan diri sendiri. Tak apa. Mencari kata sis. Awak ni mesti pencinta novel, kan? Terlalu minat. I can see that. Apatah lagi kalau Teh Fatimah pengarangnya. Diri awak kan mencerminkan karakter Teh Fatimah lah. Tapi menurut imajinasi saya je lah. Awak kenal Teh Fatimah? Melalui novel-novelnya. Bagi saya, karya Teh Fatimah tu dekat dengan masyarakat. Seolah-olah karya Najib Mahfuz, Orhan Pamuk dalam novel Mencari Kata Sis, Mega Itu Jingga Warnanya dan Mencari Kursimu. Semua saya dah baca, memang superb. Kalau kat Timur Tengah tu, penulisan beliau akan diangkat sebagai satu penulisan yang Sufism. Jadi awak ni peminat sastra lah ya? Bidang saya masa dekat college dulu, World Literature, dan berterusanlah minat tu sampai ke hari ini. Kita ni bercakap, berkenalan tapi tak kenal nama. Rasa pelik kan? By the way, saya Kamsia. Teh Fatimah. Awak Teh Fatimah? Kelakar kan? Itu sebab orang kata, cakap siang pandang-pandang. Maafkan saya kerana 2 perkara. Pertama, pasal pelanggar awak tadi. Dan kedua, sebab mengulas karya awak. Siapalah saya kan? Anehnya pertemuan kita. Kita punya minat yang sama, destinasi yang sama. Ada apa Kamsiah ke Singapura? Ada sikit urusan lah kat sana. Tak penting pun. Awak nampak tak selesa. Ada apa-apa saya boleh bantu? No, thank you. Sebenarnya saya pun memang asal daripada Singapura. Dah lama tak balik ke tanah air saya. Apa hajat Fatimah ke Singapura? Saya nak menghadiri konferens perfilman dan mungkin mencari secebis ilham dari perjalanan dan pengalaman saya ini. Wow, konferens filem. Awak mesti dikelilingi ramai selebriti dan mesti kenal ramai kan selebriti? Macam mana rasanya bila ada kat alam glamour Adalah beberapa orang yang saya kenal. Tapi sebenarnya saya ni suka menyendiri, banyak memerhati. Sebenarnya banyak yang kita boleh pelajari kalau kita melihat dan mendengar. Kan? Dapat hikmah. Tuhan beri kita 2 telinga, 1 mulut. Maknanya, biarlah apa yang kita dengar lebih banyak daripada apa yang kita bicarakan. Banyak cakap, banyak pula silapnya. Jadi, apa kerja Kamsiah di Singapura nanti? Alah, perbincangan biasa je. Memang sangat membosankan lah. So, tell me Fatimah, macam mana boleh jadi seorang novelis ni misi kecil-kecil suka tulis surat cinta ni. Saya dulu pernah jadi pensyarah di universiti, bahagian linguistik. Dan selain itu, minat saya begitu mendalam dalam penulisan kreatif. Saya bercita-cita nak hasilkan novel sendiri. Tapi saya tak ada cerita menarik.
Saya nakkan cerita-cerita saya tu menjadi ikhtibar pada pembaca. Sehinggalah saya kehilangan keluarga saya beberapa tahun yang lalu. Maksud awak? Arwah suami saya dulu bekerja sebagai oil and gas engineer. 10 tahun yang lalu, setelah habis solat Aidilfitri, dia menerima panggilan ada masalah besar di pelantar. Dia meninggal akibat kemalangan helikopter. Tak cukup dari itu, anak perempuan saya Juwita baru berusia 2 tahun. Meninggal akibat jangkitan paru-paru. Dan saya pula. Saya dibesarkan di rumah anak-anak yatim. Tak pernah kenal ibu, tak pernah kenal ayah. Katanya saya dijumpai di tong sampah. Hampir mati di mama anjing. Orang yang saya kasihi pula meninggal. Lebih dikasihi Tuhan. Tinggallah saya sebatang kara. Maafkan saya. Untuk mengubati hati saya mula menulis. Saya luahkan segala suka, duka, kesal, impian, kasih sayang dalam tulisan saya. Dan akhirnya, sebuah novel lahir daripada bicara hati saya sendiri. Saya menceritakan kisah saya dan dunia mendengar. Saya hanya ceritakan yang benar saja, biarlah kebenaran saja yang sampai pada pembaca-pembaca saya. Awak sangat luhur dan istimewa, Fatimah. Yalah, untuk melalui semua tu dan masih mampu tersenyum. Kerana saya didokongi oleh agama yang suci, yang membantu saya dalam perjalanan hidup saya. Menangisi hari yang lepas sama macam kita menyalahkan takdir. Saya percaya hanya dengan bersyukur sajalah akan Allah tambahkan nikmatnya. Dan saya bersyukur dan bahagia atas apa saja pemberian Tuhan. Dan inilah Teh Fatimah yang awak lihat sekarang. Kamsia, adakah awak mempunyai cerita? Jadi, di mana Kamsia tinggal nanti di Singapura? Oh, di Marrickville, Singapore. Awak pula? Pelik. Begitu juga saya. Saya percaya takdir telah meletakkan kita bersama hari ini. Dan sebagai seorang penulis, saya percaya akan bisikan naluri saya. Dan apa kata naluri hati Teh Fatimah hari ni? Naluri saya mengatakan ini adalah satu perjalanan yang istimewa. Dan saya selalunya tak silap. Jangan ke mana-mana. Kembali bersama saya dalam 2 marhalah. I rindu sangat you ni. Penat lah. Banyak sangat meeting tadi. I missed you so much. I know. It's okay kalau you sibuk. Don't worry about me. So, you buat apa hari ni? What else? In Singapore? Shopping, of course. Shopping eh? Of course. I love it when you're happy. Beli je apa you nak. Thanks. I love you, Kay. I takkan sisihkan you. Excuse me. Hello? No.
It's okay, it's okay. Okay, bye. Siapa kau? Wrong number. Wrong number macam tu. What are you doing? Lepaskan tangan I. Please. Sakitlah. Sorry. You tahu kan I kuat cemburu. I tak suka lelaki lain cuba rampas milik I. I bukan milik sesiapa, Kamarul. Sejak I selamatkan you malam tu, you milik I. I tak buat you happy. I tak bagi you duit, kemewahan, bawa you travel sini sana. I tak manjakan you ke, Kay? Sampai bila? Sampai dah bosan dengan I? Bosan? I takkan bosan dengan you, Kay. Layanan you paling best. Of course, kena kerja I. You will love me one day, Kay. Bila you sedar, you perlukan I. Dah, enough. I just want to have dinner and I want to be happy malam ni. Okay? I tak nak gaduh-gaduh. Tak manis orang semua tengok. So, besok you nak buat apa? Actually, I ada beberapa tempat yang I nak pergi. Okay. But remember, 8 o'clock. Okay? Dinner. I won't forget. Ayah, Ibu, maaf kerana Kamsiah lama tak menjenguk. Kamsiah rindukan ayah dan ibu. Kamsiah hanyut. Maafkan Kamsiah, ayah, ibu. Kamsiah banyak berdosa. Tapi Kamsiah akan ubah semua itu. Kamsiah janji. Hai. Temenung jauh nampak? Awak. Jumpa lagi kita ya. Saya bukan menanti bulan jatuh ke riba. Saya tak lebih seperti pungguk yang merindui bulan. Hajat yang mungkin tak kesampaian. Ada apa-apa yang saya boleh bantu? Tell me, Fatimah. Macam mana awak melalui keperitan hidup yang lalu? Betul ke keadilan itu wujud? Bukankah keadaan yang menjadikan siapa diri kita yang sebenarnya? Setiap keperitan yang kita hadapi, kita harus laluinya dengan sabar, cekal, tabah, iltizam dan tawakal. Dan dalam menentukan jalan yang mana yang terbaik untuk diri kita, ambillah contoh seperti daun teh dan bukannya sebiji telur. Analoginya, sebiji telur apabila kita rebus, lama-kelamaan ia menjadi keras. Susah untuk dipecahkan. Keras juga isinya. Berbeza pula dengan daun teh. Apabila kita rebusnya, daunnya akan tetap hijau. Malahan seluruh air didihannya itu akan bertukar warna kepada warna yang cantik. Dan apabila dihirup, sedap pula rasanya. Maksudnya, janganlah kita biarkan persekitaran mengubah kita. Keperitan hidup itu tidak seharusnya membuat kita keras. Biarlah keperitan itu yang menjadikan kemanisan buat seluruh
umat Allah. Dan Allah tidak akan mengubah nasib umatnya jika kita sendiri tidak mencuba untuk mengubahnya. Macam mana kalau kita dizalimi? Doa orang yang teraniaya tiada hijabnya di sisi Allah. Mohonlah kepadanya apa jua dengan suara hati. InsyaAllah. Saya ada sebuah cerita. Awak nak dengar? Teruskan bersama 2 marhalah di Astro Oasis. Ini adalah kali pertama saya membuka pekong di dada. Pekong yang dah lama saya simpan. Beban yang saya pikul sekarang. Ceritakan segalanya, Kamsia. Saya sedia mendengar. Awak tentu akan fikir saya seorang wanita yang jahat dan lemah. Siapalah saya untuk mengadili awak? Saya sendiri manusia biasa. Saya pun banyak kelemahan. Teruskan. Saya sebenarnya seorang pelacur kelas atas. Cerita saya ketika saya berusia 19 tahun. Lebih sedekat yang lalu. Apabila seluruh kehidupan saya dan masa depan saya ayah saya bernama Mansur. Dia seorang penulis besar dalam dunia British dulu. Ibu saya, Kesuma, seorang wanita yang sangat cinta dan baik budinya. Walaupun keluarga kami kecil, tapi kehidupan saya sangat bahagia. Saya juga mempunyai seorang teman lelaki bernama Syahir. Kami punyai banyak impian bersama dan segalanya sempurna. Tapi malang tidak berbau. Kerana tamakkan harta dan kuasa, ibu bapa saya telah dibunuh oleh seorang lelaki bernama Amran. Orang kanan kepercayaan ayah. Dan kerana dendam pula, saya diculik, diperkosa, kemudian dipaksa menjadi pelacur. Dunia saya yang saya kenali ketika itu berubah menjadi gelap tanpa harapan. Sejak itu, tertutup pintu hati saya untuk dunia luar. Hanya lelaki kaya saja dibenarkan mendekati saya. Awak tahu apa perasaannya membunuh seorang manusia lain? Saya tahu. Sebab saya pernah mengambil nyawa orang dengan tangan saya sendiri, Fatimah. Kejadian itu menghantui diri saya sehingga ke hari ini. Siapa yang telah awak bunuh, Kamsia? Apa yang terjadi? Amran. Saya kenal seorang pelanggan lelaki kaya yang selalu mengunjungi ke kelab cabaret saya dulu. Halmi namanya. Dia telah jatuh cinta dengan saya dan ingin selamatkan saya. Pada satu malam, kami telah aturkan rancangan untuk lari. Tapi Amran dapat tahu. Ketika itu Amran telah membongkarkan rahsianya bahawa dia telah bertanggungjawab membunuh Syahir. Dalam kemarahan yang membuak, saya membunuh Amran. Laila ibu ayam saya telah selamatkan saya. Kami rahsiakan pembunuhan Amran dan campakkan mayatnya di sebuah jambatan lama. Dosa besar saya yang kedua. Malam itu, Laila bebaskan saya dari sarangnya. Saya tak tahu kenapa. Saya larikan diri bersama Hami ke Siam. Kami berkahwin di sana. Tapi, saya hanya cintakan seorang lelaki saja sepanjang hidup saya. Iaitu Syamil. Halmi berjanji untuk membahagiakan saya. Tapi nasib malang saya terus mengikut saya. Halmi telah menipu saya.
Saya dapati dia seorang duda beranak dua dan tinggal bersama ibu mertuanya. Hawi hidup atas harta arwah isterinya. Hati saya memberontak sekali lagi kerana penipuannya. Tapi saya masih cuba untuk mendekati anak-anaknya dan menjadi seorang ibu yang baik. Walaupun saya tak layak memegang pangkat ini. Niat saya mendapat halangan dari nenek mereka yang telah tahu latar belakang hidup saya. Sepanjang masa saya dihina dan dicaci oleh orang tua tu. Pada suatu hari, saya dapat tahu yang saya hamil. Saya sungguh gembira. Buat kali pertama setelah begitu lama. Tapi malangnya, saya kehilangan bayi dalam kandungan. Hati saya hancur. Rumah itu telah menjadi sebuah lagi penjara untuk saya. Akhirnya, saya ambil keputusan untuk lari dari penjara itu. Saya telah mencuri wang sebanyak 100,000 dan menghilangkan diri. Ya, saya malu. Saya seorang yang terlalu lemah sampai sanggup mencuri dari anak-anak yang telah kematian ibu. Memakan harta anak-anak yatim. Dosa besar saya yang itu. Kemudian, kebencian saya kepada lelaki menjadikan saya kembali bekerja sebagai pelacur eksekusi. Saya ingin goda mereka dengan kejelitaan saya. Dan kemudian, cungkil sebanyak harta yang saya mahukan. Saya fikir perbuatan saya akan memuaskan hati saya. Tapi tidak. Jiwa saya makin kosong dan gelap. Semakin hari, saya makin gelap. Itulah sebahagian daripada kisah saya. Kehidupan wanita yang malang, penuh dengan dosa yang tak ada tamatnya. Ini diary saya. Awak boleh baca. Saya harap cerita saya dapat membantu awak dan pembaca-pembaca awak kat luar sana. Terima kasih Fatimah kerana sudi mendengar. Kamsia, tapi cerita awak belum ada penamatnya. Pada saya, jiwa awak kosong kerana awak tak mengisinya dengan keimanan, keredaan, kebaikan, kemaafan, cinta, kasih sayang dan agama. Tapi saya dah buat dosa yang tak boleh diampunkan, Fatimah. Saya dah hayut jauh. Itu bukan manusia yang harus menilainya. Allah itu Maha Pengampun. Selagi ada nafas dalam diri, berilah peluang untuk diri awak membetulkan keadaan. Kamsia, manusia punya pilihan dan Allah sentiasa memberi jalan kepada mereka yang ingin kembali kepadanya. Maafkan diri sendiri, lepaskan segala kebencian dan bersangka baik kepada Allah. Bertaubatlah Kamsia. Sesungguhnya Allah amat mencintai orang yang bertaubat. وعلى